Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini masuk hari ke-229 PKP dilaksanakan dan hari ke-145 PKPP dilaksanakan. Seperti biasa, Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM melaksanakan tindakan untuk memastikan SOP dipatuhi oleh setiap rakyat di negara ini bagi kita memastikan rantaian COVID-19 ini dapat diputuskan. Semalam, Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 3,963 pasukan yang terdiri daripada 17,752 anggota. Task Force ini telah membuat 52,552 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP di seluruh negara. Sebanyak 3,449 pasaraya, 4,288 restoran, 1,245 penjaja, 1,947 pasar tani dan pasar awam, 2,991 tempat ibadah serta 1,290 tempat riadah telah diperiksa. Semalam PDRM telah menahan seramai 485 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 480 individu telah dikompaun, manakala seramai 5 individu direman. Antara kesalahan engkar arahan PKPP termasuklah tidak memakai pelitup muka di tempat awam yang bersesak. Seramai 162 penjarakan fizikal yang gagal mematuhi penjarakan sosial adalah seramai 123, manakala premis-premis yang gagal menyediakan peralatan untuk merekodkan butiran pelanggan seramai 79, manakala aktiviti hiburan seramai 25 individu dan premis beroperasi lebih masa sebanyak 13, manakala yang lain adalah 83. Jadi kita lihat kesalahan yang sama berlaku, masih lagi berlaku hampir setiap hari. Pelitup muka, ya, mungkin ini ada yang confuse lagi tentang pelitup muka, seperti yang saya dulu apabila diumumkan diwajibkan memakai pelitup muka di tempat awam yang bersesak. Jadi itu masih lagi berlaku pelanggaran. Dan begitu juga dengan aktiviti hiburan. Walaupun aktiviti hiburan ini berada di dalam negative list ataupun list senarai terlarang, tapi hampir setiap hari masih lagi terdapat kes-kes yang melibatkan aktiviti pusat hiburan ini. Dan kita telah pun meminta beberapa kali supaya bukan saja pihak polis yang mengambil tindakan dari segi compound, tetapi kita harap tindakan yang lebih tegas daripada pihak PBT misalnya, kerana lesen pusat hiburan adalah di bawah PBT dan kita minta supaya tindakan tegas seperti menutup operasi dilakukan. Jadi saya amat berharap supaya tindakan tegas boleh dilakukan kerana setiap hari bila saya umumkan mesti ada kes yang melibatkan pusat hiburan. Bukan mereka lebih masa, tetapi tak benarkan langsung adalah termasuk di dalam senarai terlarang, mana tidak langsung boleh buka. Dan task force ini akan terus mempertingkatkan pemeriksaan serta mengambil tindakan bukan saja kepada individu terhadap individu, tetapi juga pemilik-pemilik premis perniagaan.
Mengenai kawalan sempadan negara di bawah operasi benteng ataupun Ops Benteng melibatkan ATM, PDRM, APMM, JRM, JKDM, AKSEM dan agensi-agensi lain terus mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu bagi memastikan kita dapat menyekat negara kita daripada dipolusi oleh parti, terutamanya di lorong-lorong tikus. Seperti yang saya sebutkan bahawa parti bukan saja mengancam dari segi keselamatan negara, iaitu jenayah rentas sempadan ini, tetapi juga mampu membawa penularan COVID-19 ke negara kita. Sebab itulah di Sabah, di sempadan Pantai Timur Sabah, kita terus memperketatkan. Begitu juga di sempadan Sarawak dengan Kalimantan juga kita perketatkan supaya dapat kita kekang kemasakan mereka. Semalam Ops Benteng telah berjaya menahan 41 parti serta merampas 4 kenderaan darat. Sebanyak 298 sekatan jalan raya Ops Benteng telah dilakukan di seluruh negara yang melibatkan 224 sekatan jalan raya ataupun SJR PDRM, 65 SJR ATM dan 9 SJR AKSEM. Jadi walaupun kaedah kita telah kita tukar, iaitu daripada menangkap kepada mengusir, tetapi tangkapan terpaksa juga dilakukan apabila mereka berada di dalam kawasan sempadan negara kita. Yang belum memasuki sempadan, kita akan usir mereka keluar supaya mereka tidak masuk ke negara kita. Kerana dengan kemasukan mereka bukan bahaya dari segi kesihatan semata-mata, tetapi dari segi tanggungan dan sebagainya perlu ditanggung. Mereka perlu ditanggung oleh kerajaan apabila berada di negara kita. Jadi sebab itulah kita lebih kepada pengusiran daripada penangkapan. Dan selain daripada tindakan yang dilakukan oleh pihak berkuasa ini, saya juga menyeru kepada orang ramai supaya membantu pihak berkuasa untuk melaporkan kepada pihak berkuasa jika mereka mendapati ada parti yang telah pun memasuki negara kita. Oleh itu, hubungilah hotline National Task Force di talian 011 6251-1223 bagi menyalurkan maklumat berkaitan dengan parti ini. Mengenai Ops Sanitasi Awam, sejak 30 Mac, KPKT telah melakukan 10,979 operasi sanitasi yang merangkumi 137 zon. Semalam, 39 operasi sanitasi meliputi 12 zon merah, 10 zon kuning dan 4 zon hijau di 11 buah negeri. Negeri yang terlibat adalah Sabah dan Melaka dengan 8 operasi, Negeri Sembilan 5 operasi, Sarawak 4 operasi, Pulau Pinang dan Terengganu 3 operasi, Pahang, Perlis 1 operasi, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 4 operasi, Putrajaya dan Labuan 1 operasi. Operasi sanitasi ini melibatkan 297 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 200 anggota pihak berkuasa tempatan dan 44 agensi lain. 40 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat turut digunakan dalam operasi sanitasi awam ini. Mengenai kuarantin wajib, dari 24 Julai hingga 31 Oktober, seramai 59,061 individu telah pulang ke tanah air dan masuk melalui pintu-pintu masuk antarabangsa, sama ada pintu masuk udara, darat dan juga laut. Daripada jumlah itu, seramai 10,035 individu telah menjalani kuarantin di 62 hotel dan 19 premis-premis lain. Dan di antara jumlah tersebut, 381 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan
kerana positif COVID-19, manakala 48,645 individu telah di-discharge dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing setelah menjalani 14 hari kuarantin. Mereka ini akan dibuat saringan pada hari ke-13 dan selepas didapati negatif, barulah mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Jadi setakat ini kita tiada kuarantin di rumah, ya, tidak ada. Tidak seperti satu ketika dulu, kuarantin hanya 2 tempat saja, iaitu di hotel yang telah pun dikenal pasti sebagai pusat kuarantin oleh NADMA dan Kementerian Kesihatan, dan selainnya di institut latihan awam serta institusi pengajian swasta. Dan kosnya seperti saya dah sebutkan dulu, kalau di hotel 150, dan ramai yang bertanya bagaimana kalau mereka tidak berkemampuan. Jadi banyak kategori-kategori yang boleh dikecualikan dan mereka boleh memohon untuk pengurangan dan sebagainya kepada Menteri Kesihatan kalau tidak mampu. Jadi saya dah sebutkan kategori beberapa kali. Jadi sila rujuk kepada NADMA atau Kementerian Kesihatan, website mereka untuk mendapat penjelasan yang lebih detail. Kerajaan sebelum ini telah mengumumkan pelaksanaan PKPD penjara Alor-Setar bermula 5 Oktober 2020 hingga 18 Oktober 2020 dan kemudiannya dilanjutkan lagi daripada 19 Oktober sehingga 1 November, iaitu hari inilah 1 November last, ya. Saringan oleh KKM sehingga 1 November menunjukkan tiada lagi kes positif COVID-19 direkodkan dalam tempoh 7 hari terkini. Sehubungan dengan itu, kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPD penjara Alor-Setar mulai besok 2 November 2020. Sidang khas MKN sebelum ini telah mendengar permohonan dan carangan daripada MKN Sabah mengenai keperluan untuk melaksanakan PKPD di Pusat Tahanan Sementara Kota Kinabalu, Sabah. Sehingga 30 Oktober 2020, seramai 261 tahanan serta kaki tangan telah disaring dan seramai 56 orang tahanan didapati positif COVID-19. Bagi menyekat penularan COVID-19 di kalangan tahanan dan kaki tangan penjara, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PKPD di Pusat Tahanan Sementara Kota Kinabalu bermula 3 November sehingga 16 November 2020. Jadi seperti biasalah, kita ada ruang untuk persediaan selama 2 hari sebelum kita kuatkuasakan pada 3 November. PKPD ini akan melibatkan seramai 1,820 orang tahanan dan 114 orang kaki tangan pusat tahanan tersebut. Seperti biasa, PKPD SOP-nya samalah dengan setiap PKPD tu yang melibatkan penjara ni. Kita dah banyaklah penjara yang telah pun kita perkenalkan PKPD ni. Keluarga tak boleh keluar masuk, kaki tangan pun tidak boleh keluar masuk daripada dalam kawasan. Dan begitu juga dengan banduan-banduan penjara juga tidak dibenarkan keluar dalam daripada bilik mereka, bilik tahanan mereka dan sebagainya. Jadi kecuali yang melibatkan yang terlibat di dapur dibenarkan, yang lain-lain tidak dibenarkan. Jadi PKPD ni SOP dia sama di dalam penjara. Jadi itu saja hari ini saya nak sampaikan. Kita nampak bahawa ada sedikit pengurangan daripada 1,240 yang tertinggi dah turun sikit kepada 800, 700 malam, lebih kurang 690 kalau tak silap saya 690, bermakna sudah ada sedikit pengurangan. Kita amat gembira dengan situasi ini dan
Saya percaya ini merupakan hasil daripada tindakan yang kita lakukan. Strategi daripada Kementerian Kesihatan dari segi membuat saringan secara bersasar kepada kawasan yang kita membuat PKPB dan PKPD. Begitu juga dengan sekatan-sekatan yang kita lakukan untuk kita kurangkan pergerakan. Bila kita sekat pergerakan tersebut, ianya mengurangkan. Kita boleh mampu untuk memutuskan rantaian COVID-19. Jadi strategi kita nampak semakin berjaya. Dulu kita pun dah berjaya satu ketika dan naik semula gelombang ketiga, dan sekarang ni dengan strategi kita nampak kita sedang berjaya. Walaupun strategi keselamatan, sekatan, strategi kesihatan tentu saja tidak mampu untuk memutuskan keseluruhan rantaian ini kecuali dibantu oleh rakyat semua. Jadi sebab itulah saya menyeru kepada rakyat kita ke arah kejayaan. Jadi kita boleh berjaya jika rakyat membantu kerajaan dengan mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Oleh itu, amalkan kawalan kendiri untuk memastikan diri, keluarga dan masyarakat sekitar kita terus kekal selamat. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Malia dari RTM. Soalan saya sebelum tu nak sedikitlah huraian dia. KP Kesihatan sebelum ni ada menyatakan bahawa KKM berdepan kesukaran untuk membawa individu tanpa kerakyatan yang disahkan positif COVID-19 di Pulau Omadal Semporna. Dan mereka ni yang nak dibawa ke hospital bagi tujuan rawatan ni kebanyakannya dikatakan takut disebabkan tidak memiliki sebarang dokumen. Jadi kalangan aktivitis mendakwa pihak KKM sebenarnya tidak mahu mengambil risiko disebabkan individu terbabit tiada dokumen yang saya nyatakan tadi. Dan adakah kerajaan menerima sebarang maklum balas mengenai masalah terbabit? Jika ia ada, apa penyelesaiannya? Dan memandangkan Pulau Omadal ni terletak kira-kira 18 km jauh dari Pekan Semporna dan bot satu-satunya sebagai pengangkutan ke sana. Jadi adakah kerajaan bersedia mempertimbangkan cadangan mewujudkan pusat kuarantin di pulau berkenaan? Pertamanya bukan straightforward punya kes lah. Ianya melibatkan individu yang tidak berdokumen, kalau seperti yang disebutkan tadi. Jika melibatkan individu yang tidak berdokumen, ianya bukan semata-mata tanggungjawab KKM. Betul, KKM akan mengambil tindakan terhadap mereka yang didapati positif, mengadakan saringan dan sebagainya. Tapi apabila ianya melibatkan individu ataupun warga asing yang tidak berdokumen, maka Jabatan Imigresen perlu dilibatkan. Jadi ini tidak boleh sewenang-wenangnya kerana ianya melibatkan masalah imigresen. Jadi insyaAllah saya akan bawa perkara ini ke mesyuarat khas besok untuk dibincangkan, terutamanya yang melibatkan kes-kes seperti ini, dan untuk mewujudkan pusat kuarantin baru di pulau tersebut. Mungkin MKN Sabah boleh menasihatkan pihak mesyuarat besok sama ada kita ada tempat yang sesuai atau tidak. Tempat yang sesuai satu cerita, tempat ada, tetapi petugas-petugas untuk mengawal di situ juga perlu juga diambil kira. Jadi ianya seperti saya kata bukan straightforward. Kita akan lihat secara menyeluruh dari segi keperluan ini. Jadi insyaAllah saya akan bawa ke dalam mesyuarat besok pagi. Okey. Okey, Datuk Seri, saya Duratul daripada Bernama. Saya nak tanya soalan ni, ada juga pengusaha Taska dan ibu bapa yang mohon Taska dibuka semula ketika PKPB. Mungkin Datuk Seri boleh ulangi pendirian kerajaan kenapa tidak benarkan premis tersebut beroperasi. Seperti kita tahu yang kumpulan yang berisiko tinggi adalah warga mas dan juga kanak-kanak. Sebab itulah kita selalu menasihatkan supaya jangan bawa
kanak-kanak di bawah 12 tahun. Dulu selalu saya sebut, walaupun shopping kompleks dibuka, cuba jangan bawa kanak-kanak di bawah 12 tahun kerana mereka dianggap berisiko tinggi. Jadi sebab itulah kita tidak membuka taska. Sebab itu dulu walaupun PKPB dulu bulan Mei dulu kita pun lambat membuka taska ini. Cuma kita faham, kita amat faham masalah yang dihadapi oleh ibu bapa yang bekerja. Mungkin mereka tidak ada pembantu rumah. Kalau dulu mereka akan menghantar anak mereka ke pusat-pusat jagaan ini, kanak-kanak ini, taska ini. Tetapi kalau dua-dua bekerja, maka memang sukar, takkan mereka nak tinggalkan anak di rumah. Jadi kita sangat faham perkara ini. Sebab itulah kita mulakan baru ni dengan work from home ataupun bekerja di rumah. Sekurang-kurangnya sebahagian daripada ibu bapa yang selama ini menghadapi masalah untuk menghantar anak mereka ke taska yang ditutup ini, apabila mereka dibenarkan bekerja dari rumah, sebahagiannya dapat kita selesaikan. Kerana sambil bekerja di rumah, mereka juga boleh menjaga anak mereka di rumah. Jadi yang keduanya, kita tahu masih ramai. Kalau di Selangor tu 2.5 juta pekerja, sama ada di industri ataupun di jabatan kerajaan, kaki tangan kerajaan di Selangor dan wilayah. Di Selangor dan wilayah Seketua 2.5. Yang kita benarkan bekerja pada rumah baru ni 1 juta. Bermakna ada 1.5 lagi yang bekerja, yang mungkin menghadapi masalah dari segi menjaga anak ni. Jadi kita akan kita akan terus berbincang dengan Kementerian Kesihatan bagaimana kita nak bantu ibu bapa yang kedua-duanya terpaksa bekerja dan tidak ada tempat untuk meninggalkan anak mereka di pusat-pusat jagaan kanak-kanak ni. InsyaAllah kita akan bincang secara detail kerana akhirnya setiap keputusan mesti mendapat persetujuan daripada Kementerian Kesihatan. InsyaAllah. Ya, kita faham kesusahan tersebut. Saya Hafizah daripada Bernama. Apakah persediaan dan langkah-langkah yang dirancang oleh pihak berwajib dalam menguruskan kemungkinan bencana banjir yang merupakan fenomena biasa tabat tahun di Pantai Timur, dan berikutan juga musim tukudiu yang dijangkakan pada November ini. So adakah macam persediaan bagi mengelakkan kemungkinan berlaku penyebaran COVID-19 di pusat-pusat penempatan mangsa banjir? Ya, pasti membuat persediaan. Ya, kita pun faham kalau berlaku perpindahan banjir, kalau banjir berlaku, bila berlaku perpindahan, mereka akan dihantar ke pusat-pusat pemindahan banjir, yang mana tidurnya dalam kemah di atas lantai dan sebagainya, tempatnya ramai, masalah toilet kongsi beramai-ramai. Semuanya ini merupakan satu perkara yang risikonya tinggi kepada yang tinggal di situ. Begitu juga, itu satu perkara. Itu yang dah pun dipindahkan. Yang waktu perpindahan pun, bantuan-bantuan untuk mengambil, membawa keluar tu pun satu hal juga. Yang kena mengangkut orang yang tak berdaya berjalan dan sebagainya, kena didukung dan sebagainya. Yang mana ada berlaku persentuhan. Semua perkara ini kita sedang fikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan. Maknanya kita dah buat persediaan perbincangan ke arah itu. Walaupun sama-samalah kita berdoa, terutama saya daripada Pantai Timur ni, kalau boleh kita doa supaya tidak berlaku banjir. Sebab walaupun bulan musim tenggujuh 11, 12, November, Disember, Januari baru-baru ni pun tidak ada banjir berlaku, dan kita doakan supaya tidak berlaku. Tetapi dari segi persediaan untuk menghadapi banjir, kita bersedia untuk menghadapi banjir dengan persediaan-persediaan seperti yang saya sebutkan tadi. Okey, insyaAllah kita bersedia. Ya. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.